Okey. Jadi itu masuk waktu zuhur. Waktu masuk, waktu tamat waktu sebenarnya kita dah cerita. Tapi hadis ni ada faedah-faedah lain lagi yang akan kita petik tuan-tuan dan puan insya-Allah. Wa yusalli al-'asr, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan solat asar. Kemudian jika salah seorang di antara kami kembali ke rumahnya di hujung Madinah, matahari masih dalam keadaan terang berwarna putih, aku lupa dengan perkataan Nabi berkenaan dengan salat maghrib. Tuan-tuan dan puan, dia cerita Nabi salat asar, dan kemudian dia orang pulang ke rumah hujung bandar Madinah. Dia nak cerita di sini bahawasanya jarak masjid Nabi dengan tempat tinggal dia tak jauh perjalanan. Sebab apa? Perjalanan tersebut matahari masih cerah lagi. Kemudian tentang solat maghrib, dia kata aku lupa. Siapa dia yang lupa? Siapa dia yang lupa? Abu Barzah al-Aslami. Ini dalil yang sangat jelas, tuan-tuan dan puan sekalian. Sekiranya kita tidak ada ilmu, kita tidak perlu bercakap. Sekiranya kita tak ada ilmu, kita tak tahu. Wallahu a'lam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu pegang sesuatu yang tidak kamu ketahui tentangnya, yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Jadi para sahabat sangat berhati-hati. Jadi dia kata pasal solat maghrib, aku tak ingat, aku terlupa. Jadi hal tak ingat dan terlupa menjadi satu perkara biasa. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sendiri terlupa, apatah lagi kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Kemudian lagi disebut di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan solat Isya. Tuan-tuan dan puan sekalian, dialah ni apa yang dia nak cerita dalam hadis yang dia sebut tadi. Makna umum, ijmal hadis ini, Abu Barzah dia nak cerita macam mana Nabi susun atok solat baginda. Waktu mana waktu yang terbaik. Orang nak tahu bila Nabi pilih solat pada waktu tersebut, sudah semestinya waktu tersebut waktu yang terbaik untuk kita laksanakan solat. Sebab tu dia cerita. Dia bukan syok-syok nak cerita, nak abang kata matahari masih tak tenggelam lagi walaupun rumah aku di hujung Madinah. Menunjukkan Nabi SAW solat asar awal ke lewat? Nabi solat awal lah. Nabi solat awal. Masuk-masuk Nabi SAW solat. Sebab apa? Sebab dia kata bila aku balik sampai ke kampung rumah aku di hujung Madinah, duduk cerah lagi. Menunjukkan solat asar Nabi solat awal. Nabi tak tangguhkan. Sebab kebiasaannya solat asar matahari dah tak panas. Kita kena ingat dalam hadis Nabi SAW bersabda, abridu bis salah, sejukkan sembahyang. Maksud sejukkan sembahyang adalah kalau sekiranya matahari terang benderang, terik, tengah-tengah, sejukkan solat. Nabi SAW biasanya pada solat asar matahari dah redup, cuaca pun dah redup sikit, maka Nabi lakukan awal. Kerana mengapa kita katakan sedemikian kefahaman Abu Barzah? Sebab lepas tu Abu Barzah menceritakan tentang sunnah Nabi SAW suka melewatkan waktu Isya. Kita ada cerita dalam hadis yang sebelum ni, laula an asyqa ala ummati, apa dia kata Nabi, sekiranya tak memberatkan umatku, nescaya aku akan melewatkan solat Isya pada waktu ni. Yang hadis yang kita bahaskan tentang hukum tidur. Hukum tidur. Hukum tidur. Sebab para sahabat dalam hadis tersebut, sahabat urut dia panjang cerita dia, tapi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia bagi ringkas ya. Dia cerita dah. Hadis ni tak sampai lagi ya. Hadis tentang waktu Isyak tak cerita lagi. Okey. Hadis tentang waktu Isyak saya tak cerita lagi, minta maaf. Hadis tentang waktu Isyak iaitu Nabi SAW dalam hadis bersabda,
apabila Nabi keluar melihat para sahabat duduk dalam bergelimpangan dalam masjid, duduk apa? Tidur. Sahabat pakat-pakat duduk tidur. Bila Nabi panggil, bila Nabi keluar saja, mereka semua pakat-pakat bangun, terus iqamah, qamat, terus sembahyang. Daripada hari ini dibincangkan banyak benda lah. Pertama yang paling jelas sekali tentang melewatkan waktu solat Isyak, sunnah. Tapi ada orang yang dia tak faham hadis. Bila dia baca hadis Nabi SAW, afdalus salah, di antara ayul a'mal afdal, amalan apa yang paling baik, di antaranya adalah salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya, ke awal waktunya. Jadi dia faham, dia pegang tu hadis tu. Jadi bila mai dalam kelas pengajian pun, masuk waktu Isyak, tu imam, tu Bilal bang, dia duduk gaduh belakang. Oh, solat waktu tak faham ustaz. Padahal dia yang tak faham. Sunnah solat Isyak adalah takhir, lewatkan solat Isyak. Itu sunnah. Apatah lagi sekiranya ada kelas dan pengajian ilmu. Tapi kita tak nafikanlah. Sebab ada yang mai pegang saya, ustaz, saya bukan nak minta berhenti kelas awal, tapi kami ni dah tak boleh kawal dah ustaz. Sagi ambil mayang keluar angin, ambil mayang keluar angin, ambil mayang keluar angin. Kalau saya jawapan saya mudah je. Jawapan saya mudah je. Tunggu sampai saya habis, pergi ambil semayang. Tapi tak apalah, kita raikanlah. Sebab di peringkat masyarakat baru nak kepada ilmu, ada keinginan nak datang menghadiri kelas pengajian ilmu, tak apalah. Tapi asal Aisyah, Nabi jelas, Abu Barzah sendiri sebut, wa kana yastahibbu an yuakhira min al-isya. Nabi SAW sangat suka untuk melewatkan waktu Isyak. Satu masa hadis tadi ni. Isu yang kedua adalah hadis tadi ni, macam mana sahabat-sahabat Nabi duduk tidur, kemudian cuai bangkit sembahyang pun. Apa dia? Cuai. Maksudnya dia melompat cepat lah. Kerana itu bangkit terus solat. Tuan-tuan maksudnya terus solat. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dibahaskan tentang isu tidur. Sebab dalam hadis yang lain, tidur ni digambarkan sebagai wika'us sahwi. Wika'us sahwi ni maksudnya asal manusia ni, kita ada tali kekangan kita. Kita boleh kontrol, kita nak buang angin ke, kita tak mau buang angin, kita boleh kontrol. Tapi bila tidur, ikatan itu dia terlerai, tak boleh kontrol. Sebab tu bila kita tidur, dia merupakan pembuka kepada segala bentuk kelalaian dan kelupaan. Orang masa duduk macam ni kontrol, habis kontrol lah. Tidur tu lagi dah ada start bunyi bom, kruk bunyi, enjin kapal terbang. Dia bunyi. Tadi kontrol macam wika usawi. Jadi mulalah para ulama bahaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan tidur. Saya sendiri dalam kelas, saya ingat lagi saya tanya Syekh dalam kelas, Syekh, dah kalau macam ni apa maksud tidur sebenarnya? Kita tidur ni bila kita betul-betul tak sedap. Tak sedap dalam sudut, kata dia bagi contoh, sekiranya tengah-tengah tidur tu terlepas pen daripada tangan, kita tak sedap juga terlepas pen, maka itu adalah tidur. Dan tidur seperti itu hendaklah seseorang tu pergi berwudu. Adapun tidurnya sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi keluar semua pakai sedap, menunjukkan bahawasanya mereka bukan tidur yang sebenar. Adapun dalam mazhab Syafi'i mereka rincikan, kata tidur kedudukannya macam mana. Kalau sekiranya tidur yang dia kepit semua, yang tu tak apa. Kalau sekiranya tidur yang dia tak kepit, dia tak duduk, dia berbaring ke sisi ke kanan, yang tu sedap tak kira. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu di sisi mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Maksud sedap tak sedap ni maksudnya kalau tidur sikit pun dia tak kira. Sebab tidur ni sangat subjektif. Ada orang yang tidur ampui memang tak sedap, habis terbakar rumah katil dia tinggal dia boleh tidur. Pernah dulu masa di sekolah dulu, ada kawan-kawan sekolah dia melawak nak sikit.
Ada kawan saya duduk tidur, dia jenis tidur betul-betul jenis tidur, tak sedap ni. Tidur atas meja. Letih kan, baca Quran letih, tidur. Depa ni angkat dia dan meja dia letak tengah padang. Dia tak sedap. Dia tak sedap sama-sama dia maki-maki tu. Duduk tengah padang sekolah. La haula illa billah. Ada orang yang macam-macam jenis tidur tu ada. Jadi dia kembali kepada seseorang tu bagaimana kadar lelap dia dan nyenyaknya tidur dia. Sekiranya dia jenis terlepas pen tu, jenis cepat sedap, maka dia tak dikategorikan sebagai wika usahwi. Yang ni tidur dia tu tidur yang okey, dia boleh sedap, dia boleh kawan. Tapi kalau orang yang letak pala hilup, jadi yang ni kena kategori wika usahwi, dia kena pergi berwuduk untuk menunaikan dan melaksanakan hadis. Itu hadis tentang tu lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya lagi Nabi SAW membenci tidur sebelum solat Isyak dan berbincang-bincang sesudahnya. Maksudnya tidur selepas bayang Isyak tu tidur. Selepas solat Isyak tidur terus. Sebelum Isyak Nabi tak suka tidur. Yakni terbalikkan saja. Sebelum Isyak mungkin Nabi berbincang-bincang, berbual-bual dengan para sahabat, yang ni selepas maghrib. Selepasnya solat Isyak, yang mana merupakan satu rutin Nabi dan selalu Nabi lakukan adalah melewatkan solat Isyak. Maka selepas daripada solat Isyak, yang ni pada waktu yang dah lewat, Nabi SAW menghentikan segala bentuk perbincangan. Jadi tak ada dah kok duduk kedai mamak ke, berita ke mana ke, kita sembang pergi apa ke. Itu asalnya zaman Nabi SAW. Benda tu asalnya tak ada. Nabi tak suka. Tapi walau bagaimanapun kita kembali kepada waktu solat Isyak Nabi. Nabi solat bila? Nabi solat lewat. Itu asal tuan-tuan dan puan. Okey. Dan begitu juga Nabi tak suka bercakap-cakap selepas daripada solat Isyak. Sebab tu ziarah rumah orang pada asalnya selepas solat Isyak, waktu yang terlarang. Yakni waktu makruh kita nak ziarah rumah orang. Itu asal. Sebab Nabi SAW lakukan solat Isyak di zaman Nabi lewat. Tapi sekiranya kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita pada hari ini solat Isyak kita awal dalam pukul 8.30 ada selesai, pukul 9 selesai, terbuka. Siapa yang nak pipi? Sebab kita kena nak memahami hadis tentang larangan kita pi rumah orang sembang-sembang lepas daripada Isyak ni, kita kena lihat pada waktu solat Isyak Nabi. Bukan sahaja melihat kepada hadis tu semata-mata. Ini hadis larang sembang lepas Isyak. Kita kena lihat juga waktu solat Nabi SAW, supaya kita dapat fahami hadis tu secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Okey. Seterusnya kata Abu Barzah Al-Aslami, beliau selesai solat subuh ketika seseorang sudah bisa mengenali tempat duduknya. Betul tak? Macam mana? Betul tak? Terjemahan dia tulis teman. Terjemahan dia sudah mengenali teman duduknya. Maksudnya tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW